Okey, sekarang sudah pukul 7.30. Jadi cikgu akan mulakan lah sambil kita menunggu rakan-rakan kamu yang lain masuk. Okey, selamat datang ke perbincangan latihan buku kerja kali keempat. Okey, jadi hari ini akan masuk ke bab 3. Okey, dalam bab 3 ini kita hanya satu topik saja, iaitu 3.1 rumus algebra. Okey, jadi kita akan lihat kepada buku latihan buku kerja kamu muka surat 19. Muka surat 19 ah. Okey, muka surat 19. Okey. Jadi di sini kita diperlukan untuk tuliskan satu rumus bagi situasi yang berikut. Okey, jadi sila kita tuliskan rumus bagi jisim tembikai. Okey, jadi kalau kita lihat dekat sini, okey, tembikai ini jisimnya PKG. Okey, dan kalau kita lihat dia dekat sini, okey, bermaksudnya sebenarnya dia sama berat dengan Q kg dengan 1 kg ini. Okey, bermaksudnya dia tambah berat di sini di sebelah kanan adalah sama seperti tembikai. Jadi kalau kita tulis ni dia akan P sama dengan Q tambah Q tambah 1. Okey, jadi Q tambah Q boleh jadi 2Q tambah 1. Okey, jadi ini merupakan rumus bagi jisim tembikai. Sangat mudah saja. Apa yang cikgu pernah maklumkan, cikgu pernah ajar dalam kelas. Okey? Okey, jadi kalau tidak ada masalah, cikgu akan teruskan saja. Kalau ada masalah, kamu boleh maklumkan cikgu terus. Okey, lepas tu untuk soalan yang kedua. Okey, di sini kita lihat situasi di sini tentang jumlah bayaran Puan Lee. Okay, jumlah bayarannya adalah J. Okay, jumlah bayaran J. Okay, jadi di sini jumlah bayaran dia. Okay, dan dia kata Puan Lee ini dia kata dia ada 3 keping voucher. 3 keping voucher yang setiapnya nilainya adalah X. Dan bakinya Y dia akan bayar dengan secara tunai. Okay, bermaksudnya J ini dia bayar dengan 3 keping voucher yang bernilai X dengan tunai yang bernilai Y. Jadi ini merupakan rumus bagi bayaran Wang Li. Sebenarnya dia adalah sangat mudah saja. Yang penting dekat sini adalah kamu kena baca soalan itu dengan baik dan maklumat yang diberikan. Okay, jadi lepas tu kita lihat lagi kepada soalan yang seterusnya. Ungkapkan pemboleh ubah dalam tanda kurung sebagai perkara rumus. Jadi sekarang dia nak N adalah sebagai perkara rumus. Okay, jadi cikgu dekat sini, cikgu akan gunakan cara yang lebih mudah sikit sudah. Cikgu tidak akan gunakan cara yang paling asas dulu, iaitu di sini tolak N, sana tolak N. Cikgu gunakan cara macam pintar saja. Okay, jadi mula-mula M sama dengan N tambah 5. Okay, lepas tu 5 ini tambah 5, saya nak pindah dia ke sebelah sana. Jadi M tambah pindah akan jadi tolak. Tolak 5 sama dengan N. Okay, lepas tu kita terbalikkan dia. Okay, N itu ke depan, lepas tu M tolak 5 ke belakang. Jadi ini kita selesai. Ini barulah kita telah selesaikan dia. Okay, jadi ini kalau kita sekaligus depan belakang tukar tempat, kita tak perlu hirau dengan tambah tolak darab bahagi. Kita just pindah keseluruhan sahaja. Okay, sama juga untuk soalan kedua. P sama dengan 3 tolak Q. Okay, tapi untuk soalan 2 ini, kerana dia nak tukarkan Q ini, dia nak tukarkan Q ini sebagai perkara rumus. Jadi untuk soalan ini ada bahagian yang istimewa. Okay, ada bahagian yang istimewa. Jadi macam mana kita nak selesaikan bahagian yang istimewa ini? Apa yang cikgu kata tentang istimewa di
adalah cikgu rujukkan kepada negatif Q. Sekarang Q ini adalah negatif. Okey, jadi selalunya bila cikgu nak tukarkan perkara rumus ni, kalau saya nampak perkara rumus saya adalah negatif, saya akan cuba jadikan dia positif. Jadi mula-mula saya tolak Q, saya akan tukar ke depan. Jadi P tambah Q sama dengan 3. Lepas tu P ini adalah tambah. Tambah P ini pindah ke belakang akan jadi tolak. Jadi 3 tolak P. Jadi kita telah selesaikan pertukaran perkara rumus. Okay, jadi boleh. Okay, kalau ada dah faham, terus maklumkan dengan cikgu saja. Okay, jadi ini adalah cara kita tukar. Okay, lepas tu untuk yang soalan ketiga ini, A sama dengan 3X. Jadi macam mana? Okay, S dengan D hubungan dia adalah darab. Jadi darab 3 pindah ke sana jadi bahagi 3. Okay, jadi A bahagi 3 sama dengan S. Ataupun X sama dengan A per 3. Jadi ini adalah penyelesaian dia. Okay? Jadi kita lihat lagi. Okay, terima kasih. Okay, jadi kita lihat lagi soalan 4. Okay, sekarang saya nak B adalah perkara rumus. Jadi B dengan 2 ini hubungannya adalah bahagi. Jadi bahagi 2 pindah ke sana dia akan jadi darab 2. Okay? Jadi A darab 2 sama dengan B. A darab 2 sama dengan 2A sama dengan B. Lepas tu B sama dengan 2A. Okay? Jadi ini merupakan cara penyelesaian dia lah. Okay? Tapi kalau kamu katakan, okay, cikgu, kalau saya tidak ada langkah ini boleh tak? Boleh. Daripada langkah ini terus kepada langkah ini memang tidak ada masalah. Memang tidak ada masalah. Ini kita telah selesaikan sekaligus. Kita telah selesaikan sekaligus. Okay, lepas tu G sama dengan H kuasa 2. Okay, seperti tambah dengan tolak, darab dengan bahagi dengan kuasa 2. Kuasa 2 dengan punca kuasa 2 ada hubung kait. Jadi kalau kini kuasa 2, saya pindah ke sana, dia akan jadi punca kuasa 2, G sama dengan H. Jadi H sama dengan punca kuasa 2, G. Okay? Sama juga dengan soalan 6. C sama dengan punca kuasa 2I. Okay, punca kuasa 2 pindah ke sana, dia akan jadi kuasa 2. C kuasa 2 sama dengan I. Jadi I sama dengan C kuasa 2. Okay? Jadi ini merupakan penyelesaiannya sampai soalan 6. Okay? Jadi kita akan teruskan lagi kepada surat 20. Jadi ini adalah dekat muka surat 20. Muka surat 20. Okay. Jadi sama juga dia tukarkan perkara rumus. Okay, jadi sama seperti tadi, perkara rumus sekarang adalah V. V adalah negatif. Jadi saya akan pindah dia ke depan. Jadi U sama dengan negatif V tambah W. Jadi U tambah V sama dengan W. Jadi V sama dengan W tolak U. Jadi ini merupakan penyelesaian dia. Nampak? Bila negatif V ni saya tukar ke depan, dia jadi tambah. Jadi positif lah tambah. Tambah V. Jadi lepas tu U saya pindah ke belakang. Jadi tinggal V lah. Jadi V sekarang adalah perkara rumus. V sekarang adalah perkara rumus. Okay, lepas tu kita teruskan. Kita teruskan lagi. Soalan 2. Okay, soalan 2 ini nak tukarkan B ni sebagai perkara rumus. Jadi B ni, 4B ni dia adalah positif. Jadi tambah 5C kita pindah dahulu. Jadi 3A sama dengan 4B tambah 5C. Jadi 3A tolak 5C sama dengan 4B. Okay, jadi dia pindah ke depan. Okay, lepas tu 4 ini
dengan B ni hubungan ni adalah darab. Jadi 4 ini saya kena pindah dia jadi bahagi. Jadi 3A tolak 5C bahagi 4 sama dengan B. Jadi inilah merupakan penyelesaian akhirnya. Jadi B sama dengan 3A tolak 5C per 4. Okey. Jadi kalau ada mana-mana bahagian yang ada kemusykilan, sila tanya dengan cikgu. Jadi kalau tidak ada, cikgu akan teruskan. Okey, jadi lepas tu soalan 3. P sama dengan Q tolak R per 2. Jadi di sini, walaupun R sekarang adalah negatif, tapi kamu lihat dia adalah bahagi dengan 2. Jadi saya kena settlekan yang bawah ini, bahagi 2. Kenapa saya tidak dapat pindahkan tolak R pergi ke sana terus? Kerana R ini bahagi 2 dulu. Jadi 2 ini kena pindah dulu. Jadi P darab dengan 2 sama dengan Q tolak R. P darab 2 sama dengan 2P. Jadi tolak R pindah ke depan jadi tambah R sama dengan Q. Lepas tu R sama dengan Q tolak 2P. Jadi cikgu harapnya semua di sini, sebenarnya soalan ini kamu perlu banyak training. Baru kamu akan lebih clear dengan bila nak pindah dan bagaimana kita pindahkan. Okay? Jadi kalau mana kemusykilan, cikgu harapnya kamu masih boleh tanya dengan cikgu dengan apa masalah itu supaya cikgu dapat jawab kamu lagi, terutamanya bahagian yang mungkin kamu terkantong lah. Okay? Jadi kita lihat lagi kepada soalan yang seterusnya. Soalan 4. Okay? K sama dengan punca kuasa 2 hash per 2. Okay, sekarang saya nak pindahkan 2 dulu. Jadi K darab dengan 2 sama dengan punca kuasa hash. Jadi 2 darab K sama dengan 2K. Jadi kalau saya nak hapuskan punca kuasa 2 pindah ke sana, dia akan jadi kuasa 2. Dia kuasa 2 kepada semua yang di sebelah sana. Okay? Pada semua yang di sebelah sana. Jadi pada akhirnya 2 kuasa 2 akan jadi 4. 4K kuasa 2. K sama dengan hash. Ataupun hash sama dengan 4K kuasa 2. Okay, mungkin kamu akan tanya, cikgu, 2K ni kuasa 2 kenapa adalah 4K kuasa 2? Sebenarnya dia adalah berlaku macam ni. Dia berlaku macam ni. Okay. 2K kuasa 2 sebenarnya adalah 2 kuasa 2 darab dengan K kuasa 2. Jadi 2 kuasa 2 sama dengan 4, K kuasa 2. Jadi ini adalah apa yang telah berlaku. Apa yang telah berlaku pada sini ya. Okay. Lepas tu, kita teruskan. Okay, yang kepada ini. Okay, sekarang P kuasa 2 adalah bahagi P kuasa 2. Jadi untuk soalan jenis ini, T kuasa 2 akan dipindahkan dahulu. Jadi S sama dengan 4 per T kuasa 2. T kuasa pindah jadi S darab dengan T kuasa 2 sama dengan 4. Lepas tu, T kuasa 2 sama dengan 4 bahagi S. Kenapa bahagi S? Kerana hubungan S dengan T adalah darab. Pindah ke sana jadi bahagi. Okay, lepas tu T sama dengan punca kuasa 4S. Okay, sebenarnya T sama dengan punca kuasa 4S pun sama dengan 4 punca kuasa 2, S punca kuasa 2. Jadi apabila 4 punca kuasa 2 sebenarnya dia adalah 2. Jadi punca kuasa S. Jadi ini merupakan penyelesaian akhirnya. Jadi untuk soalan 4 dengan soalan 5 ini, memang seperti yang cikgu cakap tadi, kamu perlu ada pengalaman. Jadi kamu perlu banyak latihan seperti ini. Kamu kena trainkan sendiri bahawa kamu memang sudah tahu macam mana. Lepas tu faham bagaimana untuk menyelesaikan soalan jenis ini. Okay? Jadi cikgu galakkan kamu boleh lihat kepada buku teks punya latihan. Kamu cuba sekali lagi. Kamu boleh cuba jawapan dekat belakang buku teks kamu.
Kalau ada apa-apa kemusykilan, sila tanya balik kepada cikgu dalam Telegram ataupun WhatsApp. Okay. Jadi kita lihat lagi soalan yang seterusnya. Okay. Untuk soalan ini kita nampak G dia berada dalam. Jadi kita kena pindah dahululah seperti tadi yang kita pernah selesaikan soalan yang seperti inilah. Hampir serupa. G tambah 1 per 3. Jadi 2I darab dengan 3 sama dengan punca kuasa G tambah 1. 2 darab 3 ini, 2 darab 3, 6. 6I. Jadi sama dengan punca kuasa 2 pindah ke sana jadi kuasa 2. Jadi G tambah 1. Okey. 6 kuasa 2, 36I kuasa 2. Tambah 1 pindah jadi tolak 1 sama dengan G. Jadi G sama dengan 36I kuasa 2 tolak 1. Jadi ini merupakan dialah. Sebenarnya semua teknik menyelesaikan soalan ini ada hubung kait. Jadi kita akan lihat kepada situasinya untuk menyelesaikan dia. Kita akan tengok kepada situasinya untuk menyelesaikan dia. Okay. Jadi kalau ada mana-mana bahagian ada kemusykilan, boleh dengar dengan cikgu semula. Okay, lepas tu untuk soalan ini, 4K sama dengan negatif 3J kuasa 2 tambah 5. Okay, untuk soalan yang seperti ini, kerana dia negatif tu dalam kuasa 2, jadi kita jangan usirkan dia dululah. Kita pindahkan 5 ke sana dulu. Jadi 4K tolak 5 sama dengan negatif 3J kuasa 2. Sekarang saya nak hapuskan kuasa 2. Jadi punca kuasa 2, 4K tolak 5 sama dengan negatif 3J. Jadi sekarang macam mana? Negatif 3 darab dengan J kan? Jadi punca kuasa 2, 4K tolak 5 bahagi dengan negatif 3 sama dengan J. Jadi ini merupakan penyelesaian dia lah. Okay, ini merupakan penyelesaian dia. Okay. J sama dengan kuasa 4K tolak 5 per negatif 3. Okay. Jadi untuk soalan 7 ini sebenarnya dia boleh ada satu lagi penyelesaian dia. Dia boleh ada lagi penyelesaian dia. Macam mana? Okay, jadi cikgu gunakan pen warna merah ini. Okay, sebenarnya untuk soalan 7 ini, dekat bahagian sini, ada orang dia akan kasih selesaikan dia. Sama dengan 9J kuasa 2 tambah 5. Kenapa negatif Hilan? Kerana negatif kuasa 2 akan jadi positif. Dia akan jadi positif. Jadi 4K tolak 5 sama dengan 9J 2. 9J kuasa 2. Okay, lepas tu 4K tolak 5 per 9 sama dengan J kuasa 2. Jadi punca kuasa 2 4K tolak 5 per 9 sama dengan J. Jadi dia dekat sini. Tapi atas dengan bawah kita masih boleh asingkan 4K tolak 5 per punca kuasa 9J. Jadi J sama dengan punca kuasa 2 bagi 4K tolak 5 per 9 punca kuasa 2 adalah sama dengan 3. Okay. Jadi ini merupakan penyelesaian yang satu lagi. Tapi kamu akan nampaklah di sini dia adalah negatif 3. Di sini dia tidak ada. Okay. Okay. Sebenarnya untuk soalan ini memang untuk dua-dua ini dia tidak ada salah. Tapi pada masa hadapan tu kamu akan belajar dengan lebih detail lagi kenapa dia macam ni. Okey? Jadi sekarang kita lihat kepada muka surat yang seterusnya, muka surat 21. Ini adalah muka surat 21. Okey?
Jadi untuk soalan ini kita nak selesaikan dia. Okay, kita lihat soalan A. Soalan A ini, bahagian A ini, S adalah 5, Y adalah 2. Jadi Z sama dengan 3, S adalah 5. Ingat, cikgu akan letaknya dalam kurungan. Cikgu akan gantikan dia dalam bentuk kurungan. Jadi 3, Z sama dengan 3 darab 5, 15 tolak 4 darab 2, 8. Jadi Z sama dengan 15 tolak 8 adalah sama dengan 7. Okay, adalah sama dengan 7. Okay. Lepas tu untuk B. Untuk B, dia bagi Y, Z adalah negatif 7. Jadi Z adalah negatif 7. Okay, 3S tolak 4. Y adalah 4. Lihat. S yang dia tidak ada disuruh ganti itu, cikgu masih kekal dia dalam X. Kenapa? Kerana untuk soalan ini kita perlu cari nilai X. Okay, untuk B. Okay, jadi saya tekan ini negatif, memang masih negatif 7, 3S. Negatif 4 darab 4, 16. Jadi negatif 16 pindah ke depan, negatif 7 tambah 16 sama dengan 3X. Jadi negatif 7 tambah 16 sama dengan 9. Jadi 3 darab S pindah ke sana, jadi bahagi 3. Jadi S sama dengan 9 bahagi 3 sama dengan 3. Okay, boleh? Nah, jadi ini merupakan penyelesaian dia lah. Ini merupakan penyelesaian dia. Okay, boleh dapat hadamkan apa yang cikgu berikan? Boleh. Boleh ya? Terima kasih. Kalau ada masalah boleh tanya saja. Okay, jadi ini merupakan penyelesaian dia lah. Okay, dia tidak ada beza apabila kita tukar perkara rumus seperti hadapan. Okay, kita lihat lagi soalan yang seterusnya. Okay, soalan yang kedua. Soalan, okay. Apakah nilai M jika N adalah 6? Jadi 2M sama dengan N adalah 6. N adalah 6 kuasa 2. Jadi ingat, hanya N saja diganti, kuasa 2 masih ada. Tolak 6. Okay. 2M sama dengan 6, kuasa 2 36 tolak 6. Okay. Jadi 2M sama dengan 30. So, M sama dengan 30 bahagi dengan 2. So, M sama dengan 15. Okay. Lepas tu soalan B. Okay. Sekarang M adalah 5. Jadi 2 kurungan darab dengan 5 sama dengan M kuasa 2 tolak 6. Jadi 2 darab 5. 2 darab 5 adalah 10. 10 tambah dengan 6 sama dengan M kuasa 2. So, 16. Okay, 16 sama dengan N. Kuasa 2 pindah ke depan jadi punca kuasa 2. So, N sama dengan punca kuasa 16 akan sama dengan 4. Okay. Punca kuasa 16 akan sama dengan 4. Okay. Jadi kita lihat kepada soalan yang seterusnya. Soalan 3. Okay, soalan 3. A. Dia bagi kita B sama dengan 4, C sama dengan 1. So, jadi punca kuasa 2A sama dengan 4. B adalah 4, tolak C adalah 1. Okay, per 3. Jadi, kita selesaikan sini dulu. 4 darab 4, 16, tolak 1 per 3. Jadi, okay, 16 tolak 1 sama dengan 15. 15 bahagi 3 sama dengan 5. Okay. Punca kuasa 2, ya. Punca kuasa 2 pindah ke depan, jadi dia pindah ke belakang, dia jadi kuasa 2 lah. Seperti yang cikgu tadi ada selesaikan kan. A sama dengan 5 kuasa 2 adalah 25. Jadi ini merupakan penyelesaian A.
Macam mana kalau B? B, okay, punca kuasa A sekarang dia bagi 4. Okay, lepas tu 4B tolak C adalah 6 per 3. Jadi 4 punca kuasa 2 sebenarnya adalah 2. Sekarang sama dengan 4B tolak 6 per 3. Bahagi 3 pindah ke sana, 2 darab 3 sama dengan 4B tolak 6. Okay, 2 darab 3 adalah sama dengan 6. Tolak 6, pindah ke depan, tambah 6 sama dengan 4B. 6 tambah 6, 12. 12. Okay, 4 darab B, pindah ke depan jadi bahagi 4 sama dengan B. Jadi B sama dengan 12. 12 bahagi 4 sama dengan 3. Jadi ini merupakan penyelesaian dia pada soalan 3B. Okay. Nah, cikgu bagi kamu saling sekejap. Mungkin cikgu terlalu laju. Okay, sama seperti yang cikgu kata, kalau ada apa-apa kemusykilan, kamu boleh tanya cikgu semula. Sama ada sekarang secara terus ataupun nanti kamu dapat tanya dalam WhatsApp ataupun Telegram. Okay. Jadi cikgu sambung kepada muka surat yang terakhir sudah sekarang. Okay. Okay, muka surat 22. Muka surat 22. Okay, untuk soalan 1. Soalan ini dia nampak susah. Tapi seperti cikgu selalu beritahu kamu, soalan ni kalau kamu tengok dekat sana, dia hanya TP4, TP5. Sebenarnya soalan jenis ni dia bukan susah, dia mungkin katanya dia lebih rumit lah. Jadi kita cuba baca soalan dulu. Sebahagian daripada glacier mula mencair disebabkan pemanasan global. Lincen ialah spesies pertama yang tumbuh di atas batu di kawasan glasier. Selepas 12 tahun, air itu mencair. Setiap lincen itu tumbuh lebih kurang dalam bentuk bulatan dan diameternya d mm dan boleh dianggarkan dengan menggunakan rumus d sama dengan 7 perpuluhan sifar darab dengan punca kuasa 2 bagi T tolak 12 untuk T lebih daripada 12. Okey, jadi dalam keadaan T ialah bilangan tahun selepas ais itu mencair. Okey, jadi hitung diameter lincen selepas 21 tahun ais itu mencair. Jadi 21 tahun bermaksudnya sekarang T-nya adalah sama dengan 21. Jadi kita cuba selesaikan A. Jadi bermaksudnya D sama dengan 7 perpuluhan sifar punca kuasa 2. T adalah 21 tolak 12. Jadi 7 perpuluhan sifar 21 tolak 12 sama dengan 8, 9. Sama dengan 9. Jadi, D 7 sifar darab 9 punca kuasa 3, punca kuasa 2 sama dengan 3. Jadi, D sama dengan 7 darab dengan 3 sama dengan 21 milimeter. Okey, 21 milimeter. Okey, lepas tu soalan B.
Jika diameter lincang ialah 14 cm. Okey. Okey, 14 cm. Jadi cikgu rasanya dekat sini meter dengan sentimeter dia ada masalah. Okey, cikgu cuba tengok dulu using millimeter. Cikgu rasanya ini semua adalah millimeter lah soalan ini ada masalah. Jadi 14. Jadi bermaksudnya dekat sini D-nya adalah sama dengan 14. Okey? Jadi sekarang 14 sama dengan 7.0 darab dengan punca kuasa T tolak 12. Jadi 14 bahagi dengan 7 sama dengan punca kuasa 2 T tolak 12 sama dengan 2. Punca kuasa 2 pindah ke depan jadi kuasa 2. Kuasa 2 sama dengan T tolak 12. 2 kuasa 2 jadi 4. Okey, 4 tambah 12 sama dengan T. Jadi T sama dengan 16 tahun. 16 tahun. Sebenarnya soalan ni tidak susah. Just dia masukkan satu situasi dia dekat sana. Baru kita nampaknya dia macam lebih susah. Christopher, ada masalah nak tanya? Okay. Kerana cikgu nampak kamu angkat tangan. Okay. Okay, jadi murid-murid kamu boleh cuba saling ini dahulu. Okay, cikgu harapnya kalau kamu ada masalah, kamu masih boleh tanya lagi ya. Okay. Jadi cikgu pergi kepada soalan kedua. Okay. Cikgu bagi 20 saat lagi. Okay. Kita pun akan habis dengan awal malam ni lah. Kerana kita tak banyak perkara yang kita bincang untuk hari ini. Okey, jadi cikgu pergi kepada soalan yang seterusnya, terakhir untuk malam ni. Okey, Akmal ada 3 bongkar logam yang sama jisim. Okey, raja di bawah menunjukkan keadaan penimbang apabila Akmal meletakkan satu bongkar logam dengan 2 bongkar logam pada penimbang. Okey, jadi tulis satu rumus untuk menunjukkan hubungan antara pemboleh ubah X, Y dan Z. Gunakan X sebagai perkara rumus. Okay, jadi ini adalah sesuatu bahagian yang cikgu katanya dia interesting. Kenapa? Kerana di sini kita boleh nampak ini adalah satu bongkar. Ini ada 2 bongkar. Okey, satu bongkar dengan bongkar dekat sini sebenarnya dia adalah sama. Just dekat yang sebelah kanan tu dia ada 2 bongkar. Jadi sekarang di sini kita kena ada nak hubung kaitkan 2 keadaan dekat sini. Okey, jadi bermaksudnya di sini kalau dia nak sama berat, satu nak sama berat dengan 2, bermaksudnya satu ini dia kena ada 2 kali ganda kan? Dia ada 2 kali ganda. Bermaksudnya S tambah S tambah S tambah Y tambah Z ini dia kena darab 2 baru dia sama berat seperti yang kanan tu. Dapat faham maksud cikgu dekat sini tak? Jadi cikgu cuba buat satu draft dekat sini dahulu. Okay. Cikgu anggapkan
yang hitam ni satunya beratnya adalah A. Jadi ini adalah A dengan A kan. Jadi dia sama dengan 2A lah kan, betul? Jadi sekarang saya cuba tulis sebelah kiri dulu. Jadi A dekat sini dia sama dengan S tambah S tambah S tambah Y tambah Z. Jadi A dekat sini sama dengan 3S tambah Y tambah Z. Okay? Lepas tu 2A dekat sini sebenarnya dia adalah sama dengan, dia ada berapa S? S tambah S tambah S tambah Y tambah Y tambah Y tambah Z tambah 1.1 kan? Jadi ini adalah yang kita nampak. Jadi 2A dekat sini adalah sama dengan 3S tambah 3Y tambah Z tambah 1.1. Jadi ada nampak di sini kan? A ini sama dengan ini kan? Jadi sekarang saya gunakan rumus ini. Jadi 2A sama dengan 2A. A adalah sama dengan 3S tambah Y tambah Z sama dengan 3S tambah 3Y tambah Z tambah 1.1. Jadi ini merupakan apa yang kita nampak lah. Okey, jadi sekarang 2 darab 3, 6S tambah 2Y tambah Z. Bukan Z 2Z. 2Z. Kenapa? Kerana dia darab ke dalam kan? Dia darab ke dalam. Sama dengan 3S tambah 3Y tambah Z tambah 1.1. Okey, lepas tu, okey, 6S ini tolak dengan 3S kerana dia pindah ke depan. Kerana S, dia nak S sebagai perkara rumus kan? S sebagai perkara rumus. S sebagai perkara rumus. Okay, lepas tu yang lain pindah ke belakang. Jadi 3Y tambah Z tambah 1.1 tolak 2Y tolak 2Z. Jadi 6S tolak 3S sama dengan 3S. Sama dengan 3Y tolak 2Y sama dengan Y lah. Z tolak 2Z sama dengan tolak Z. Tambah 1.1. Lepas tu S sama dengan Y tolak Z tambah 1.1 bahagi dengan 3. Okey, jadi inilah merupakan akhirnya. Inilah merupakan akhirnya. Okey, adalah rumus dengan menggunakan S sebagai perkara rumus. Dengan menggunakan S sebagai perkara rumus. Okey. Okey, sekarang cikgu nak settlekan untuk soalan B. Okey, dia berikan Y sama dengan 1.2, Z sama dengan 0.8. Jadi sekarang untuk soalan ini dia nak kita cari X sama dengan berapa dulu, baru kita hitungkan jisim bagi satu bongkar logam itu. Okey. Okey, sekarang kita cari S dulu. Jadi S sama dengan Y adalah 1.2, 1.2 tolak Z adalah 0.8. Lepas tu tambah 1.1 bahagi dengan 3. Jadi 1.2 tolak 0.8 sama dengan 0.4. 0.4 tambah 1.1 sama dengan 1.5 bahagi 3. Jadi S sama dengan 0.5. Okey, lepas tu ini kita hanya telah settlekan soalan B tentang S. Akhirnya dia nak cari jisim jisim bagi satu bongkar logam iaitu A. Jadi dekat sini kita telah buat satu tadi kan. Jadi ini adalah kebaikan tadi cikgu telah buat inilah. Jadi sekarang cikgu gunakan warna hijau lah. Okey, sekarang saya nak cari A. A adalah apa? A adalah jisim satu bongkar
logam. Mungkin dekat sini cikgu buatlah. Okay. A adalah sama dengan jisim 1 bongkar logam. Okay, jadi sekarang saya cari A. A sama dengan 3. S adalah sifar 0.5 tambah Y adalah 1.2. Lepas tu Z adalah sifar 0.8. Okay, jadi A sama dengan 1.5 tambah 1.2 tambah sifar 0.8. Okay, jadi A sama dengan 3.5 kg. Okay, jangan kita tinggalkan jawapan dalam bentuk ini. Kita perlu buat kesimpulan. Jadi, jisim bagi 1 bongkar logam sama dengan 3.5 kg. Okay? Boleh? That's why ini adalah soalan yang cikgu kata. Susah. Tapi panjang lebar saja. Sebenarnya dia panjang lebar saja. Dia adalah gabungan beberapa soalan. Kalau kamu lihatlah, kalau cikgu nak bandingkan, ini kalau kita gunakan, cikgu gunakan kuning. Nah, ini kira pertama, ini kira kedua, ini kira ketiga, ini kira keempat, ini kira kelima. Jadi kita boleh nampak sebenarnya ini ada 5 penyelesaian murid. That's why kita rasanya dia susah. Sebenarnya kita, kalau kamu lihat dekat sini, sebenarnya kita cerai-beraikan dia untuk menyelesaikan. Sebenarnya dia sampai akhirnya dia tidak susah sangat. That's why cikgu harap kamu bila menyelesaikan soalan ini, kamu kena penuh kesabaran. Baru kamu akan rasanya tidak begitu susah. Okay, sabar saja apabila anda menyelesaikan soalan sebegini. Okay, jadi ada apa-apa masalah? Kita sudah habis perbincangan bagi bab 3 sudah dalam buku kerja. Okay, kalau tidak ada masalah, kita just habis dekat sinilah untuk malam ni. Okay, terima kasih. Okay, Nita. Okay. Jadi kalau tidak ada masalah, kita just sampai sini saja untuk malam ini. Okay, jadi kita boleh. Okay, jadi terima kasih. Okay, bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye-bye.